Kan? Hari tu siapa yang terbaca kisah tiba-tiba Samsul Bab meninggal itu? Ada kan? Dia dah mula fikir dah, tak jadilah ceramah kita tu besok. Dia fikir ceramah, fikir aku hidup lagi ke tak ni. Gila betul. Saya sampai kat rumah menjerit. Saya tak tahu, saya memang betul balik daripada umrah. Turun daripada flight, saya balik daripada umrah, ambil beg, kebetulan jam sikit. Rupanya lepas tu saya sempat call wife saya. Masa tu bateri dah weak dah niang, pam mati. Lepas tu kereta slow semua, sampai pula nak pergi R&R Seremban, dah ramai pula. Aduh lah, sudahnya semayang kat Masjid Negeri, pergi isi minyak, elok jangan tegur, lepas tu hujan lebat, dramatik betul. Sampai ke rumah kan, tengok pagar terbuka, tak ada siapa pula nyambut aku balik. Biasa dia nyambut balik kan, Assalamualaikum, tak ada jawab, buka, bang, pahal gitu. Barulah saya tahu tentang kematian saya. Dan cerita tu sangat spesifik. Kebetulan saya memang baru turun daripada flight. Bayangkan orang tergamak buat cerita kan. Tentulah yang hidup pasti akan mati. Yang kedua, ingat, sayangilah, cintailah siapa saja sekali kamu sampai masa kamu akan berpisah dengannya. Aware benda tu, terima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia Datuk apa tadi? Lupa cepat tu. Zainab binti Asharif. Seterusnya dia sebagai CEO yang kita lupa nama, tak confident nak sebut, salah sebut langsung tak kena panggil lagi kan. Seterusnya para pegawai yang hadir, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, bak kata orang, pijak galah sambil berlari tapi sayang hujungnya patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras barang dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, yang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Daripada pantun-pantun yang saya share tadi, sebenarnya nak beritahu tentang kerja, usaha kita. Jadi dalam banyak-banyak program petang ni adalah program yang paling menyeronokkan. Dengan adanya program ceramah seperti ini, maknanya tak payah kerja. Jadi bahkan tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi itulah dia kan. Kan excited kan, terutama yang perempuan kan. Yang lelaki tadi pergi semayang ataupun buat-buat pergi semayang. Yang orang perempuan tadi dah shopping ni dengan makan ni, nampak kesan nasi pun tak habis lagi. Kan, dan datang dengan ceramah, insya-Allah mudah-mudahan adalah pengajaran yang kita perolehi. Dan bila sebut tentang integriti dan etika, integriti ni kemudian saya akan beritahu, etika ni pula adalah merupakan bahasa perkataan Greek yang ethos yang bermaksud sifat, sikap dan adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan.
Etika setiap tempat berbeza-beza. Contoh etika peguam, baju putih seluar hitam, susahlah tanya kenapa tak tukar baju lah hitam seluar putih. Jadi caterer, kenapa dia tak tukar yang ni, kenapa tak tukar macam ni? Tak, tu sebabnya segi etika dia ada peraturan lah. Peguam kalau pergi ke hospital dia bagi name card kat kita, salah dari segi etika, tu benda tak betul. Kalau kita nampak sekarang kan, dia datang ke tempat accident, dia bagi nanti kontak saya, salah. Dia kena tunggu kat pejabat dia. Tapi kalau tunggu sampai mati tak dapat klien, kadang-kadang. Sebab dekat signboard tu kita tengok, pasal tak signboard dia boring gila kan. Sama je sebab dah tu etika dia. Dia tak boleh besar daripada tu. Memang tu je saiz ni. Boleh je buat iklan berlampu, Tetuan Syamsul & Co. Dia boleh, tapi tak boleh. Dari segi etikanya tidak dibenarkan. Begitu juga setiap tempat ni ada etika yang telah disusun. Manakala integriti pula, dalam bahasa Inggeris, kalau kita tengok dalam kamus Oxford, the state of being whole and undivided, bersifat menyeluruh dan tidak pilih kasih. Dan juga integriti ni berasal dari perkataan integer, istilah kejuruteraan binaan bangunan. Dia merujuk pada kekukuhan struktur binaan. Macam satu bangunan tu ada 10 tiang, kita cabut satu tiang, bangunan akan tetap berdiri. Tetapi ketahanannya yang sepatut boleh bertahan 300 tahun, mungkin akan tinggal 120 tahun. Jadi kontraktor yang berfikir, dia akan cakap, kalau yang jujur, tak baik, tak boleh. Mana yang tak jujur tu, dia kata, tak apalah, masa runtuh tu besok kita pun tak hidup lagi, dia kata. Sedangkan pada mereka yang betul-betul pegang integriti, satu perkara lagi yang nak pula, yang beragama Islam, dan saya yakin tak ada agama yang mengajar pada keburukan, dia percaya tentang kehidupan selepas mati. Dia akan dibalas atas setiap perbuatan dia. Jadi itu integriti. Dan kalau tengok dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, maksud integriti adalah kejujuran, ketulusan, ketulusan, kekukuhan dan juga kesempurnaan. 4. Kejujuran, ketulusan, kekukuhan, kesempurnaan. Rupanya Prophet Muhammad, Nabi Muhammad SAW pernah sebut, Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Nampak? Nabi kata, maknanya Tuhan suka, Allah suka baik, teliti dan sempurna. Tapi kenapa Melayu, minta maaf kan sebab ramai Melayu kan, Melayu dikaitkan dengan benda-benda yang tak baik. Malas biasalah Melayu, lambat datang Melayu kan, tegege Melayu, buat rumah sengit tiang tu kan Melayu. Tapi betul ke Melayu macam tu? Betul ke Melayu macam tu? Betul macam tu. Cuma bila Melayu dia ada added value Islam, tak sepatutnya macam tu. Awal-awal dah datang, dia tak kejar duduk tepi dinding. Nak ni contoh tak? Contoh saya tak cakap ni, jangan beralih lah, ni contoh je. Sebab tempat dah penuh, saya faham. Dia kejar duduk depan kan. Tadi dah dia curi gambar macam ni lah. Nak share dengan kawan, alhamdulillah dapat tengok depan-depan. Okey kan? Dan rupanya dalam Quran dah sebut, pada non-Muslim jangan risau, Camas International, walaupun saya petik pada Quran, you all still boleh faham, jangan risau. Apa Tuhan sebut, apa Allah Ta'ala sebut? Yang pertama dia kata, bagaimana kalian tergamak kufur, ingkar, sedangkan dahulunya kalian mati, yakni belum lahir, kemudian dilahirkan, kemudian dimatikan, kemudian dibangkitkan semula untuk diberikan balasan atas setiap apa yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Maknanya semua yang kita buat semua akan dibalas kan? Begitu juga yang kedua, dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah Ta'ala beritahu, setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat mengelak daripada neraka dan dapat masuk syurga adalah orang yang benar-benar beruntung. Dan ingatlah, ini pesanan dia, sebab kita duduk dalam organisasi Protect Health ni kan. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jangan terpedaya, terasa senang. Contoh kan?
Tuan Zainal Abidin Asy-Syarif, CEO. Kesenangan yang memperdayakan. Kita ingat senang lah, dia CEO. Kita tak tahu dia pening kepala, berasap. Saya masuk pejabat hati, angin. Memikir apa benda nak buat lagi ni, benda nak buat lagi. Betul. Kita yang kita tahu komplain aja. Ni sampai bila kebajikan kita tak jaga. Semua itu. Dia fikir macam-macam ni dasar nak bawa ni. Nak buat macam-macam. Tu sebabnya kesenangan memperdayakan. Saya dulu pernah pegang jawatan pengarah, legal advisor, pengarah undang-undang. So saya fikir, pengarah kot. Seminggu Lepas tu dah mula dah huru-hara. Malam, tengah malam tak boleh tidur. Kudu 3 pagi orang telefon. Itulah ini. Menteri besar panggil pun ada. Nak jumpa ni macam mana ni. Macam mana nak buat ni. Macam kesenangan memperdayakan. Contoh kahwin lah. Seronok kahwin. Anak kau apa? 4. Mana okey lah. Saya tak pernah tengok orang seronok kahwin. Kesenangan memperdayakan. Orang seronok nak kahwin ramai. Dah kahwin dah tak jumpa dah keseronokan tu. Saya tengok tadi duduk tadi macam tu tadi. Cepatlah ceramah ni. Anak kan siapa jemput? Husband jemput ke? Jemput. Entah. Dah fikir kau apa mana tu. Dah. Yang kita dengar orang kahwin seronok. Nanti jemput datang Jangan datang ajak family semua datang. Sebelum kahwin. Dah kahwin saya tak pernah jumpa. Macam mana kahwin ni? Okey tak? Tak pernah dengar. Ya Allah, tak pernah. Paling bagus jawapan, macam mana kahwin? So far so good. Itu je. Dia tak ada sampai ya Allah kenapa aku tak kahwin pada dulu? Tak ada. Macam itulah kesenangan yang memperdayakan. Kita pergi kan dulu. Kita pergi KL nampak rumah besar-besar. Ya Allah, aku kalau ada duit nak buat rumah macam ni. Tiba-tiba dah pergi Cyberjaya. Tengok rumah tu tepi tasik tu. Tasik pun tiba ada. Dulu Lombong tu. Tiba-tiba lawa. Shefbury. Belagak ke office kat sini kan. Office kat Cyberjaya. Betul. Tiba-tiba rumah lagi besar, lagi lawa dekat apa Putrajaya, Prisin. Tiba-tiba kat Somban ada satu taman dia pun pakai prisin. Dah lah nyampah lah aku. Lorong tak berapa banyak prisin ni nyampah. Orang ni 9 tahulah mana taman tu yang pakai prisin tu. Nak muntah aku lalu kat taman tu. Prisin. Macam itulah kesenangan yang memperdayakan. Kita beli handphone kan, happy. Handphone baru nampak beli, the moment kita beli sampai rumah dah keluar model lagi baru pada tu. Nampak tak kesenangan yang memperdayakan. Dan begitu juga satu pesanan Jibril kepada Nabi kita, kepada Nabi Muhammad SAW, yang non muslim still boleh ambil. Dia kata apa? 3 pesanan. Yang pertama, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Kawan-kawan kita pun ada yang tak sangka muda-muda mati kan? Dalam tidur tak bangun, meninggal. Ada satu hamba Allah tu jumpa saya dekat Wangsa Maju. Suami isteri datang jumpa. Ya Allah, saya bawa hajat anak saya, nak sangat jumpa Samsul Debat. Oh ya ke? Mana anaknya? Anak saya baru meninggal 2 minggu lepas. Anak tu nak jumpa saya. Anaknya meninggal dalam tidur. Berapa umur dia? 11 tahun. Ya. Setiap malam tak pernah miss tengok video Samsul Debat. Tapi bukan itu punca kematian dia. Kau boleh percaya kan kau sebarkan cerita kan. Kau nak mati kau tengoklah. Budak itu dah mati dah tak kan. Tapi mungkin dia tengok setiap malam, dia tengok video-video yang bagus-bagus lah. Tengok video. Maknanya nak beritahu yang hidup pasti akan mati. Yang kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Ingat orang perempuan, suami bukan hak mutlak. Apa modal-modal? Dia cakap itulah modal. Tak dengar. Tak, maksudnya suami pun kena ingat isteri kau bukan hak mutlak kita. Tak cerai hidup, cerai mati.
tu kena faham. Tu sebabnya kan, kau boleh cakap tu modal dia. Tapi macam itulah sebenarnya dalam hidup kita tu sebabnya suami isteri saling jaga menjagai, tu je. Sebab sampai masa kita akan berpisah dengan dia kan. Hari tu siapa yang terbaca kisah tiba-tiba Samsul Bab meninggal itu? Ada kan? Dia dah mula fikir dah, tak jadilah ceramah kita tu besok. Dia fikir ceramah, fikir aku hidup lagi ke tak ni. Gila betul. Saya sampai kat rumah menjerit semua. Saya tak tahu, saya memang betul balik daripada umrah. Turun daripada flight, saya balik daripada umrah, ambil beg, kebetulan jam sikit. Rupanya lepas tu saya sempat call wife saya. Masa tu bateri dah weak dah niang, pam mati. Lepas tu kereta slow semua, sampai pula nak pergi R&R Seremban, dah ramai pula. Aduh lah, sudahnya sembahyang kat masjid negeri, pergi isi minyak, elok jangan tegur. Lepas tu hujan lebat, dramatik betul. Sampai ke rumah kan, tengok pagar terbuka, tak ada siapa pula nyambut aku balik. Biasa dia nyambut balik kan, Assalamualaikum, tak ada jawab, buka, bang, pahal gitu. Barulah saya tahu tentang kematian saya. Dan cerita tu sangat spesifik. Kebetulan saya memang baru turun daripada flight. Bayangkan orang tergamak buat cerita kan. Tentulah yang hidup pasti akan mati. Yang kedua, ingat, sayangilah, cintailah siapa saja sekali kamu sampai masa kamu akan berpisah dengannya. Aware benda tu, terima. Dan yang ketiga, perbuatlah sesekali kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Jadi sebab integriti ni, perbuatan kita ni semua akan dibalas. Tu sebabnya cara dengar ceramah waktu CEO ada beza dengan time CEO tak ada. Tak, contoh, kalau kita pergi restoran, cara pekerja tu bekerja waktu bos tu ada dekat cashier dengan bos tak dekat cashier beza. Waktu bos ada kat cashier, kunjung Allah, meja, bawah meja pula, terbalikkan kursi, tiup. Waktu bos tak ada, dia masih lagi kerja macam tu sebab ada CCTV. Maknanya nak bagi tahu, itulah konsep kehidupan kita. Ada satu prinsip dalam Islam, pada non-Muslim ada satu prinsip nama dia ihsan. Ihsan ni, kita bekerja, kita buat sesuatu seolah-olah kita nampak Tuhan. Dan kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Itu cara kerja yang baik. Jadi CEO ada ke CEO tak ada, kita tetap macam tu. Ini tak. Okay guys, hari ni CEO tak ada. So, apa lagi? Enjoy, nampak ayat dia tadi. Enjoy. So kita nak ke mana hari ni weh? Boring lah, syek-syek minum kat Shelbury, minum tempat lain lah. Mula dah kan. Maknanya dia tak ada prinsip ihsan kat situ. Dia kena kerja betul-betul, rajin. Itu sebabnya dalam bekerja ni kan, dalam nak berjaya dalam hidup ni, 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, prosesnya panjang. Proses panjang, bukan tiba-tiba. Yang kedua, kena ada komitmen, yang mana tu ada dalam core values. Komitmen kena ada. Kalau tak ada komitmen, takkan berjaya. Apatah lagi tim. Kalau ni semua ada ke sebelah sini komitmen, yang ni ada 2-3 orang tak bagi komitmen, takkan berjaya. Semua kena carry komitmen ni. Yang ketiga, fokus. Kadang-kadang ada orang yang tak fokus dengan kerja, dia sibuk buat benda lain. Dia ada 4 jenis pekerja dalam Malaysia. Yang pertama, nama dia administrator. Masuk on time, balik on time. 8.5, 9.6. Tengoklah muka dia, muka yang pertama kat mesin punch card tu. Dia lah berdiri batu. Dia siap suruh beratur. Ada orang tu, dia tengok takkan berubah muka tu, istiqamah. Setiap hari muka yang sama kan. Kategori kedua, nama dia performance. Kerja memang gila bab 1 punya. Gila babi lah, aku tak faham. Dia kerja memang teruk. Bos memang sayang kat dia. Dia ni jenis kerja deadline. Atas meja bersepah, file aja. Kalau tanya, mana file aku bagi kau tu kat kaki tu. Dia tahu yang mana.
Dia ni biasa datang lewat sikit tapi balik memang lambat betul. Ini orang performers, memang perform. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Niaga kerja kat pejabat. Ada je. Okey guys, tak beli tak apa. Tengok dulu. Tentu kan. Ada. Dan kategori yang keempat namanya followers. Dia ikut orang. Bila nampak nama kena pergi khusus kat mana-mana, dia tengok siapa lagi pergi. Kau pergi tak? Kalau pergi sesama tau. Duduk sebelah. Dia macam tu lah. Tolong beritahu siapa yang duduk dekat sebelah yang bukan departmen dia. Tolong beritahu. Okey, bagus. Ada tu. Kau tak muak ke tengok kawan kau? Ada tu. Itulah kawan dia. Kita pergi sesama. Pergi toilet pun pergi sama. Seolah kongsi salo sama. Macam tu lah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam ceramah yang akan datang. Ada yang baru sampai. Dah habis weh, dia kata. Saya gurau. Belum, baru start. Sabar okay. Jadi percampuran. Kan? Dia follow, dia ikut orang aja. Contoh kalau khusus 3 hari 2 malam. Pernah tak pergi khusus 3 hari 2 malam kat luar? Biasanya hari ketiga habis pukul apa? Tengah hari kan? Apa soalan dia? Kau beli office boleh tak? Tak balik sesama. Ni aku balik rumah ni, jangan kau pergi office pula. Tu aku tak tahu dah trik tu. Sedangkan kalau dekat kena datang office. Alah kita cakap lah, tak sempat lah. Macam tu lah dia. So fokus pada kerja. Yang keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Tak ada disiplin tak boleh berjaya. Datang awal, catat apa yang diberikan. Tapi zaman Nabi dulu ada seorang sahabat, nama dia Abu Hurairah. Kalau Nabi sebut Abu Hurairah tu ingat, dia tak payah salin. Daripada siapa yang tak menyalin ini, saya anggap dia bersaudara dengan Abu Hurairah. Macam tu lah kan. Tak apa, boleh tengok balik dalam video. Yalah, okay, tak apalah, saya jawab balik semula kan. Dan yang kelima, perlu apa yang disebut sebagai keberterusan, yakni istiqamah, konsistensi kena ada. Kelima-lima ni kalau tak ada salah satu pun tak boleh. Kita ambil lah satu bidang yang lain daripada kerja. Pemain bola sepak kebangsaan. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba boleh wakil Malaysia. Kedua, kena ada komitmen, rajin datang training kan, datang masuk perbincangan pasukan, dia ada. Lepas tu bila coach suruh buat macam ni, okey, dia pun ikut. Komitmen. Ketiga, fokus waktu latihan. Bola patut sepak ni patut sepak, dia tanduk. Bola patut pakai kepala, pakai kaki. Kalau bicycle kick tak apalah. Jadi fokus kena ada. Kepatuhan, peraturan. Banyak pemain bola sepak kalau tak ikut peraturan, tak disiplin, takkan terpilih. Ingat tak dulu pemain bola sepak kebangsaan dalam kem latihan, dicuri-curi panjat pagar pergi kelab malam, dapat kena tangkap, gugur lah betul, sampai bila tak boleh wakil Malaysia lah. Disiplin. Dan yang kelimanya, konsistensi. Nak berjaya kena konsisten lah. Tak boleh kejap menang sekali 3-2 kecoh, lepas tu kalah. MU lah tu kan, macam tu lah. Mana yang tahu-tahulah kan, yang UITJT yang tahu je tahu, macam tu kan. Jadi macam tu lah. Jadi mana kata konsistensi kena ada. Macam tu juga dengan kerja kita. Jadi contoh lah kan, pada orang perempuan, lelaki diam tau. Saya tanya perempuan, kita naik kereta sampai dekat satu traffic light merah, ada countdown 130 saat lagi, 129, 128, 127. Tak ada CCTV, tak ada satu umat pun pada ketika itu. Jam 12 tengah malam. Dan tak ada kereta lain. Ada seekor anjing kat tepi jalan, perhati. Kau nak jalan ke tak? Saya nak tanya orang perempuan, adakah kamu akan tunggu atau kamu akan jalan? Perempuan, jalan. Dengar jawapan lelaki, tunggu atau jalan? Itu beza lelaki dan perempuan. Tengok, you all jawab tak berfikir. Bila orang lelaki jawab, kau kata tipu, tak penat ke jadi munafik. Kau cakap macam tu.
Kita ada pilihan. Kenapa petikaikan jawapan orang lain? Kamu tidak ada paksa pun tadi. Saya tanya, jalan kata. Itulah beza lelaki seringkali dipersalahkan. Dalam keadaan puan bersalin pun mengandung, lelaki dipersalahkan. Contohlah tak adalah. Mudah-mudahan saya tengok, saya tahu perempuan. Mak dia. Kau janganlah excited sangat. Apa benda? Kau kena dengar sampai habis. Tak ada, baby saya tak ada. Tapi jangan tidur pasar tau. Jangan gemar tidur pasar. Siapa yang pregnant jangan gemar tidur pasar. Nanti payah beranak. Nak tidur kan lepas dah lepas makan, dah semayang malam kan baru tidur. Tahan mata. Buat masak ke apa semua. Buat-buatlah apa-apa. Yang penting jangan tidur. Macam tu. Tapi kalau sambil tidur masak tu tahap wali lah. Okey, balik. Balik semula. Jadi, dalam bab saya kata tadi, bab integriti ni kan. Okey, apa yang kena ada? Yang kena ada sebelum tu dalam diri kita kena build in benda-benda yang kena ada dalam diri kita. Sebelum saya nak bagi tips dia, build in dalam badan kita apa? Pertama, sabar. Dalam kerja kena sabar. Ni bos ni tiba-tiba kena macam ni pula, tiba-tiba kena macam tu pula, ni kena macam ni lah. Memang kena sabar. Kita bekerja kot. Kita duduk dalam ni kan, kita duduk ni, syukurlah kita ada kerja. Sabar dengan apa yang disuruh buat. Biasalah kan. Kena buat. Alah, susah lah. Tak, sabar, buat. Yang kedua, syukur. Syukur dengan segala yang Tuhan bagi. Petang ni nikmat Tuhan bagi kan. Dapat dengar ceramah depan pula tu kan. Dia pun tak sangka kenapa lah bincang pasal aku ni. Kan? Tapi betul, syukur kita ada kerja. Contoh, ada orang nak berhenti hantar surat. Saya ingat nak berhenti lah bos. Hantar surat, notis berapa lama? 3 bulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Tak apalah. Bila bagi je notis 2 bulan, iklan dah keluar. Dan bila keluarkan iklan, yang minta kerja beribu yang minta. Macam-macam surat biru, surat kuning, surat hijau, semua recommendation, semua nak minta tolong, kabel sana, kabel sini. Kan, sebab apa orang nak jawatan kita ni. So syukurlah ada kerja. Saya dulu pun pernah ada kerja. Kan, saya dulu bekerja jadi pengarah, ceramah part time. Sampai satu tahap saya dah tak tahu mana satu part time. Jadi integriti saya dipersoalkan. Saya pun ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Lepas cuti tanpa gaji selama setahun, lepas tu tak boleh tahan, bos panggil balik kerja. Sebab pengarah dengan second man tak sama bila bagi advice dekat bos. So saya kena masuk kerja balik. Masa hidup saya dah tak sama. Dua hal dulu pernah je meeting dengan pegawai lain tu. Dia nampak, bukan Samsul Debat ke? Orang dah kenal saya pula. Pagi kerja, malam ceramah. Pagi kerja, malam ceramah. Yang jauh-jauh kena ambil cuti. Bos memang tak kisahlah, tapi kita rasa tak seronok. So terpaksa bersara pilihan. Saya dapat kad pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel dapat lah. Oh yo, dapat lah. Aku tunjuk kat hotel Concord. Start jam buat kelakar boleh tak? Wajar betul. Macam tu lah kan, nak buat macam mana. Tak apalah. Jadi mana kata dalam ni, syukur kita ada kerja, thankful. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Aku kerja sini ada hikmah dia. Tengok kan, waktu PKP orang lain tengah problem kita, orang lain tengah struggle, bahasa baku struggle ya. Jadi kita masih lagi ada pendapatan tetap, kita masih lagi berada dalam ni, kena kerja tu, kerja tu. Percaya pada hikmah, adalah kebaikan dia. Kadang bila naik pangkat, orang ni naik, kita tak naik. Dia dengan bos macam mana pula? Ada tu ayat-ayat tu. Ni wakil-wakil syaitan ni rajim ni. Ada jawatan kosong. Ada jawatan kosong. Kita 15 orang minta. Kita tak tahu siapa dapat. Kita minta, dapat, tak dapat tak apa. Sekali dapat kat orang lain, kita mula tu boleh terima. Tapi bila datang wakil syaitan ni,
Macam mana kau tak dapat weh? Aku mati-mati ingat engkau. Itulah masalah. Jangan kau layan orang macam ni. Sebenarnya kita dah okey dah. Aku tengok dengan mata aku sendiri, nama kau CEO dah sign. Dah mula. Ya ke weh? Dah jangan. Kalau dah ada rezeki ada, tak ada rezeki tak ada, macam tu je. Jadi percaya pada hikmah. Kerana Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita benda lain. Tuhan bagi anak-anak yang baik. Anak kecil-kecil umur 4-5 tahun, Mama tak sihat ke? Mama nak makan ubat ke belum? Ya Allah, sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kombung tu. Sejuk hati, ya Allah, anak Mama. Mana ada anak Mama, tak ada kan? Sejuk hati. Tuhan bagi suami yang romantik. Tidak seperti suami dalam hati tercari luka. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Bodoh betul Dani tu kan, geram betul. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Dah habis? Ada lagi cerita tu? Ada, mana tengoklah. Tak adalah. Dapat suami yang romantik, suami balik. Ya. Yang abang balik ni. Ya. Hai yang. Abang, masak lah. Kan tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang satu hari ni kan. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy kita aku cakap. Itulah dia orang perempuan. Kata Buya Hamka, pembohongan yang paling besar di dalam jiwa apabila mulut berkata ya, hati berkata tidak. Dulu sebelum kahwin nak cari suami yang macam mana? Nak cari yang sweet, nak cari yang caring, nak cari yang funny. Tapi bila dah kahwin kau lupa semua tu. Bila suami sweet ya, abang rindu dengan si abang. Ni nak mati ke apa? Abang suami buat kelakar sikit je, abang tak boleh serius ke? Jangan sampai funny, sweet suami dihargai orang ketiga. Macam tu, itulah maksud saya. Dalam rumah tangga pun sama dengan kerja, sama. Komitmen, bagi, iya. Lepas tu orang ketiga cakap, mesti wife you happy kan? You kelakar, you sweet. I ni kalau dapat suami macam you lah, bertuah hidup I. Apa kata suami? You aja yang appreciate I. Saya kena lakonkan biar you faham. Macam tu juga dengan kerja. Kalau you all tak hargai apa yang you ada, orang lain akan lebih menghargai kerja ni. Jangan sampai tempat you digantikan oleh orang lain. Remember that. Betul, ni cakap betul. Dia gelak-gelak juga, tapi betul. Tu dia kerja kita. Kita rasa main-main. Sekali bila dah hilang kerja baru tahu dulu kerja dulu lagi bagus. Dulu aku kerja ni tak ada macam ni pun. Kadang tempat lain sanggup bayar lagi tinggi, tapi pressure kerja lain, budaya, culture dia lain. Beza. Macam kau orang gelak teruk-teruk ni kan. Saya tahu dah, kaji dah. Lagi teruk kau gelak, mana stres kau kerja kat sini. Macam tu. Percaya pada hikmah. Percaya pada hikmah. Keempat, redha. Apa maksud redha? Maksud redha ni, dia memang ada beza redha dan pasrah. Apa maksud redha? Okey, pasrah. Oh. Ni pengaruh ombak Hindu ni. Redha ni kita terima dengan hati yang ikhlas. Pasrah pula menerima dengan hati yang sakit. Terima tapi hati sakit. Contoh saya lakonkan bagi faham. Macam ni. Ini pasrah, pasrah macam ni. Yalah macam mana kan? Dah itu jalan yang suami akak pilih. Tak ada perempuan yang sanggup terima keadaan ni, tapi akak kena terima. Akak tak ada pilihan lain.
Allah, maknanya dia sakit, hati dia sakit tapi dia terima. Dia kena terima. Redha pula macam ni. Mungkin dah ni rezeki akak kena terima. Akak doakan mudah-mudahan suami akak mampu berlaku adil. Dia jaga semua isteri-isteri dia. Dan semoga suami akak tidak dipertanggungjawab. Lelaki kena ingat, ini takkan berlaku. Ini adalah contoh for academic purposes only. Okey? Jangan berangan lah benda takkan berlaku. Tengok muka dah ada terima tak ada. Macam tu lah. Jadi mana tu redha dengan apa? Redha ni kita terima dengan hati ikhlas. Kena buang kerja. Contohnya, saya pernah ceramah di satu agensi bawah Jacob di Johor. Tugas yang berat, saya ceramah motivasi daripada pukul 2 sampai pukul 6 petang. Non-stop. Sebab saya jenis tak suka berhenti. Saya terus, siapa nak break, pergi sendiri toilet apa-apa. Saya ceramah terus. Saya ceramah hari itu untuk beratus pekerja yang mana half from them akan dibuang kerja esok. Tapi dia tak tahu siapa. Saya kena bagi motivation kat dia orang. Kena bersedia timur maaf. Jadi orang setakat petang tu saya nampak okey lah. Kan? Memang berat lah. Saya pun tengok pun kesian. Saya tengok, saya tak tahulah macam muka ni berhenti ke tak? Saya tak tahu lah. Betul. Kecuali hari itulah saya ceramah dekat satu syarikat Panasonic di Johor Bahru, yang mana syarikat tu nak tutup. Itu semua kena buang. Tapi dia orang happy. Saya pun heran kenapa dia happy. Akhirnya di penghujung tu baru saya dapat tahu. Rupanya dia orang dapat paling kurang bonusnya. Ya Allahu Akbar. Lagi lama kerja. Paling kurang 300,000 seorang. Paling kurang. Yang kerja yang berpuluh tahun tu. Tapi dan 2 minggu sebelum tu dah datang agensi-agensi luar interview untuk ambil dia orang bekerja. Dah ada tu yang happy sangat tu. Yang tu at least taklah berat sangat. Yang tadi grup tadi. Bersedia, dia reda terima. Tak apalah, dah hilang kerja nak buat macam mana. Ada rezeki lain. Macam tu je. Sentiasa percaya. Dan last sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni membuat satu perkara tanpa mengharapkan balasan. Akan ada lagi huraiannya nanti. Okey. Apa caranya? Dan kita nak menerapkan nilai integriti. Pertama, jujur, jangan menipu. Jangan tipu klaim. Jangan tipu klaim. Overtime, mileage tidak menambah pendapatan. Dia hanya cover sebahagian saja daripada apa yang dah kita belanjakan. Faham? Mileage overtime hanya tambah pendapatan pada orang yang tak buat tapi klaim. Faham? Jaga-jaga. Sebab ni keberkatan ni nak cerita ni. Kan? Hati-hati. Itu sebabnya ingat. Jangan marah bahagian keuangan. Mana bahagian keuangan? Bahagian keuangan kadang-kadang buat query. Kenapa klaim ni tak sama? Sedangkan 5 orang pergi tempat khusus yang sama. Kadang-kadang marah. Macam duit mak ayah kau. Jangan. Dia akan sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya. Kalau duit mak ayah dia tak kisah. Dia tanya. So jawab dengan jujur. Jawab aja. Tak payah tipu. Minta maaf puan. Sebenarnya saya tak tahu jalan. Roundabout saya berjaya tu 3 kali saya pusing. Di manakah simpang yang harus kupilih? Jawablah. Jadi dia akan pertimbang. Nak terima ke nak tolak? Tu je nak didak ke apa semua. Ya, ingat. Itu pertama, jujur, jangan tipu. Kedua, amanah. Amanah jaga. Jangan guna mesin photostat untuk photostat sebab beranak anak sendiri. Jangan guna untuk tujuan peribadi. Tak halal. 1 titik karbon tu pun guna untuk tujuan peribadi. Ingat tu. Itu untuk tujuan rasmi sahaja. Faham? Sebab kata seorang pemimpin, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana nak menjaga negara? Pernah dengar tak? Betul. Kalaulah itu pun tak boleh jaga, kalau pegang amanah lagi besar, tak tahulah macam mana. Tu belum cerita lagi datang pembekal yang berbangsa Cina. Datang ke pejabat dekat-dekat nak raya Cina. Kau pula tanya, tak ada limau kah? Apa masalah kau? Jangan letakkan maruah kita senipis kulit limau.
Sedangkan kau pergi kat nilai 3, kau pergi dekat tu, dekat dataran tu, dekat Sebangi tu orang jual lambak dekat-dekat nak raya. Satu kotak baru RM5-6. Bawa bakul berisi limau. Sangat berat payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Jaga maruah kita. Faham? Kalau mati kena baham harimau, steady lah. Macam mana kena mati? Kena baham harimau. Ya ke? Besar ke harimau tu? Boleh tahan lah. Ini kena gigit anjing, melumpur-melumpur, langsung mati pun benda. Ya. Tu maksud saya. Jaga maruah diri kita. Jangan. Iyalah minta. Tak ada limau ke? Tapi Ustaz, kita bagi-bagi semua. Kat staf pejabat. Makna berjemaah dosanya. Tak usah, jangan. Jangan. Kalau kawan-kawan dalam pejabat memang bagi, itu tak apa. Ni kat orang luar, dia takkan bagi kalau tak ada kepentingan. Percaya cakap saya. Tu amanah jaga. Ketiga, jaga ukhuwah. Jangan saling jatuh menjatuhkan antara satu sama lain. Kita satu tim. Kan? Puas hati aku. Tak naik pangkat. Dengar kawan tu naik pangkat, dah jumpa CEO. Tuan, saya kalau boleh nak beritahu sesuatu lah. Saya dengar yang apa akan naik pangkat kan? Bukan apa. Tolonglah tuan. Orang lain tak apa, tapi jangan dia. Wah, macam tu. Jangan. Jangan. Kita satu tim. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Buang 3 perasaan dalam hati ni. Pertama, jangan tamak. Kongsi tak apa. Itulah orang perempuan. Orang perempuan mungkin tak mencuri, mungkin tak menipu, mungkin tak membunuh, tapi satu benda tak boleh buang dalam hati dia, sangka buruk. Macam mana segala dasar nak disampaikan organisasi sampai dengan cepat, semua dia persoalan. Kongsi apa? Contoh, benda-benda baik hari ni share dengan kawan-kawan. Masukkan dalam media sosial. Antara yang dikongsikan itu share. Kejap lagi ada jamuan, contoh makanan, tak apa tak habis orang, kita share. Itu maksud saya. Jangan tamak. Contohnya, kita dah dapat jawatan tu, tiba-tiba anugerah khidmat cemerlang tu nak bagi ke orang lain, yang kita marah kenapa? Pas dia macam dia seorang je kerja. Apa masalah kau komplain orang aja ni? Macam mana dia boleh dapat weh? Dia dengan bos macam mana pula? Amboi ayat dia. Jangan fitnah, jangan. Tak baik. Pertama, jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Tak ke mana sombong? Nak sombong dengan apa? Saya dulu pengarah undang sampai masa bersara. Dia dekat pejabat nombor 1 tu. Ya. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid. Pahala pencen. Cakap apa? Penyanyi yang hebat tu dulu masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak boleh nyanyi. Dulu tarik not sampai ke langit. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Tu pelakon tu dulu. Perasan tak? Pelakon dulu watak hero. Tiba-tiba dah jadi tukang kebun. Dulu heroin dekat majalah URTV tu. Dulu majalah URTV muka suat tengah jadi poster. Sekarang watak bibik siap cakap Indon. Sampai masa Samsul debat berapa lama isteri saya marah. Camah. Bayangkanlah hari tu pagi saya dekat Ipoh. Lepas Ipoh malam saya dekat Masjid Razali Gua Musang Kelantan. Kemudian pagi tu semalam saya dekat Kuantan, petang dekat Akademi Maritim dekat Jabur tu. Malam tadi saya di Bentong. Lepas Bentong malam tadi balik Seremban. Tak balik. Tak. Tidur kat Bentong. Lepas tu pagi tadi dekat mana? Pusat Latihan Polis Air Hitam. Lepas tu petang ni saya berjaya. Kenapa lah orang digemar ceramah lepas Jumaat? Kan malam kan ada lagi. Esok pagi dekat Elmina. Lepas tu petang berterusan. Lepas tu Ahad, Isnin, Perak. Tentulah berterusan. Saya cakap dengan isteri saya, abang ni camah 2-3 tahun je lagi ya. Besok abang dah tak camah duduk rumah, jangan kau muntah nak muka abang sudah. Perempuan macam tu lah.
Kerja. Orang lain pun kerja juga. Ada cuti. Awak tak cuti ke? Bising. Sibuk protect health. Sibuk nak menyelamatkan dunia ni. Sudahnya suami dah penat, asyik kena sound aja. Ambil cuti 2 minggu. Makan, tidur, tengok TV. Kena sound dia. Ni duduk rumah tak kerja. Tadi kau suruh cuti. Lepas tu mulut jahat pada tu. Abang cuti. Lama saya cuti ke berhenti? La ilaha illallah, mulut. Itulah dia. Lelaki kena sabar. Saya pernah tanya dengan abang pelakon ni siapa? Allahu Akbar. Ashraf Muslim. Tanya bang, cuba share sikit macam mana rahsia bang boleh kontrol isteri abang. Tak ada apa ustaz, simple je dia. Ada 10 je. 10. Yang pertama bijaksana, yang kedua sampai nombor 10 sabar. Mana orang lelaki sabar kena banyak. Itu sabar kena banyak. Sabar je. Okey. Jadi tu balik cerita tadi. Jangan sombong, jangan belagak. Belagak kenapa? Saya nak belagak Samsul Debat sampai masa besok orang tak dengar dah ceramah saya. Saya ceramah dah lama saya ceramah. Cuma dulu sebelum jadi Samsul Debat, orang peduli pun tidak aku dekat Syahburi tu makan mangkuk tinggi kan orang. Makan tu noodle boat tu. Tapi dah kusam lah sayur dia. Saya suka makan situ kan, dah makan kan tersusun mangkuk tu kan. Dah tak macam dulu lah. Dulu sedap lagi. Tak tahu. Kena buat makan. Tapi lepas tu bila dah sekarang ni hidup dah tak sama. Di mana pun. Ya. Sekarang ni bagus. Yang India, China pun dah kenal saya. I know you lah. Tapi untuk pada sahabat-sahabat ibu bangsa India, saya nak beritahu saya favourite film saya genre dia Tamil. Betul, sebab dia boleh mengasah critical thinking. Sebab korang takkan boleh hagak ending dia macam mana. Kalau ikut hukum logik mati dah tu. Dah terbenam dah, dia boleh keluar balik. Vijay. Kau tengok ni, Man of Steel, Superman. Dia lawan 4 orang daripada planet Krypton tu. Kau bandingkan dengan Rajini, 3 lori weh. Yang turun tu sabit parang semua tu. Dia pakai selendang berhenti punya. Kalau kat Malaysia ni hilang kepala dah tu. Bayangkan. Itu sebab saya suka tengok. Dah mati hidup balik. Yang ni ingat mati tak mati lagi. Kau kritikal. Betul. Betul, saya tengok cerita pria. Ingkar solaye nevilay. Betul tak saya nyanyi? Betul lah, mestilah betul. Ten nana maran ten kala payan ten karanten kurubi. Cerita Cina pun saya tengok. Ni wen wo ai ni yong tuo xie wo ai ni yong ji fei. Terasa teng. Betul lah. Siapa Cina ni? Tak ada. Salah target pula aku. Tak apalah. Balik cerita. Okay. Jadi makna kata, kalau kita tengok dari segi tu, jangan sombong tak ke mana. Jangan sombong. Sampai masanya kita perlukan orang lain. Ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni? Tak ada. Jangankan hidup, tak boleh hidup sendiri. Doktor gigi tak boleh cabut gigi sendiri. Melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Itu pun tak boleh buat contoh. Kan? Pakai bedah, ada bedah sendiri. Pisau-pisau. Cepat, tak ada. Jangan nak bohong lah, tak ada. Dia kena orang lain juga operate dia, betul tak? Tak ada. Jangankan tukang gunting, boleh gunting sendiri? Tak boleh. Kena orang lain gunting rambut dia, ni nampak-nampak tu bolehlah dia buat. Itu pun susah. Jangankan hidup, kita perlukan orang lain. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak seni gayung, lari orang kampung. Lari orang kampung, jangan kau buat. Jangan. Betul. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan
Dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je pun. Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau dengar orang lain ada kelebihan, kita tak rasa apa-apa dalam hati, maknanya dengki dah ada. Saya ulang balik. Contohlah, katalah, siapa nama puan ni? Zuraina. Ha? Nurena. Puan Nurena ni, dengar-dengar Nurena pregnant. Contoh, ada orang, ya ke? Ya Allah. Contoh kan, ada orang happy. Tapi dia rasa macam ni, dengar Nurena pregnant. Dengar tu. Dia tak rasa apa. Mana dengki dah ada. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tau ni. Yalah, dengar juga tu. Tak rasa apa. Dengar-dengar dia naik pangkat. Yalah, ada 5 orang dah. Dia salah seorang tu. Tak rasa apa. Dengar dia beli kereta baru. Buat loan senang sekarang ni. Dia tak rasa apa. Dengar-dengar anak dia dapat semua A pesa. Yalah, tahun ni 20,000 juga dapat tu. Mana anak dia pun dapat juga lah tu. Tak rasa apa. Tapi kalau macam ni, dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu, tak apa kabel pakai ni, confirm dengki. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilatnya bos, confirm dengki. Dengar-dengar beli kereta baru, teman dia curi duit tu, confirm dengki. Dengar-dengar anak dia dapat semua A pesa, macam mana ada seorang pandai, confirm dengki. Dia sepatutnya macam mana? Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tau ni. Ya ke? Alhamdulillah, ya Allah, happynya. Sepatutnya macam tu. Aku nak jumpa dalam, minta dia tolong doakan bos. Kalau bos pergi nanti, bos jangan lupa doakan saya. Saya nak juga pergi, insyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana nak pergi? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa haram lintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup. Belum. Mati balik. 3 kali. Tapi boleh buat rayuan. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, apa hal boleh minta tolong dia? Macam tu. Dengar-dengar kawan kita dah beli kereta baru. Ya Allah, bolehlah tumpang kereta dia. Dia rajin tumpang orang pergi kerja weh. Time-time isi minyak buat tidur. Nampak happy. Dengar-dengar kawan kita tu anak dia dapat semua A pesa. Ya Allah, tak sangka ada anak-anak staff kita yang pandai. Happy. Dengar tak cerita yang Abang Haji tu? Abang Haji mana? Itulah yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Bermasalah kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25 weh? Terangkat kening weh. Suami 80, bini 25. Cuba baik. Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Macam tu. Ni kadang-kadang dengan perempuan tu cepat pun. Malam pertama mati tu. Jangan. Tak baik tahu. Tak baik tahu tak apa. Kalau kau tak puas hati pun, kau tanya budak perempuan tu. Dik, ni nak tanya sikit, akak nak tanya, kenapa kau boleh pilih Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap Yang pertama dia romantik. Romantik untuk dia pandai gurau. Kita orang memang mesra lah. Kalau suap tu, kalau makan memang bersuap. Walaupun kadang masalah tu biasalah. Salah apa pula? Macam bersuap tu, abang, itu telinga. Tak perasan. Sini bang, sini. Dia tak perasan. Contoh. Kau gelak berair, mata kau terbayang. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak tak terangan balas apa. Contohlah kan. Doakan yang baik-baik, sudah. Itu je. Jangan dengki. Okey? Apa maksud dengki sebenarnya? Apa maksud dengki? Macam tu lah. Bila tanya koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dah. Tadi gelak elok. Apa maksud dengki? Cemburu lagi hati. Okey, macam ni. Ambil cemburu ni, ambil dengki ni sebagai definisi yang saya nak bagi ni. InsyaAllah kalau kita faham dengki ni sebagai ini, InsyaAllah kita tak nak dengki lagi dah. Dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki.
Janganlah menjadi seorang yang nak beranak. Contohnya marah Nuraina mengandung. Mesti terasa hati kan? Mesti, salah pula aku mengandung ni. Tak, sepatutnya kita happy. Doakan yang baik-baik. Kita disunatkan, bukan kita lah maksudnya Nuraina dengan suami. Disunatkan bagi, bila lahir je anak, bagi nama anak yang baik-baik pada hari yang ke-7. Dalam tempoh 7 hari tu, siapa nama baby ni? Belum tahu lagi, panggil baby je. Hari ke-7 suami umumkan. Dengan ini diumumkan nama anak ni disunatkan. Dan kalau boleh, kalau ada kemampuan, hari ke-7 kekahkan anak. Macam tu. Kekah ni tak mesti buat kenduri. Tengok berapa ekor kambing apa, masak manis, jangan masak pedas. Masak manis bagi dekat jiran-jiran, bagi kawan-kawan kat pejabat, tak apa. Itu maksud kekah. Bagi nama yang baik-baik. Ni kan belum apa-apa lagi, baru dah ada nama anak kita. Kita combinekan nama kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha tu. Nama Jopun begitu apa? Maznah Daud, Mazda tak tu lah. Contoh. Apalah tajuk tu lah tadi kan, hilang fokus sekejap. So makna kata jangan dengki dengan orang. Seterusnya apa yang kena ada, yang perlu ada percaya pada hikmah. Ada benda lain Tuhan nak bagi kat kita. Ada benda lain Tuhan nak bagi. Kita tak dapat tu, kita tak dapat ni. Okey, contoh paling simple lah. Paling simple. Ingat tak waktu you all clash dengan boyfriend dulu masa belajar? Ingat tak dulu? Ingat tak zaman tu kita kecewa oleh lelaki? Ingat tak? Bodoh, mati lagi baik. Lantak lah kau, terbakar lah kau. Mati kena lenyap stand roll. Mati lah kau. Doa kan. Lelaki betul tak? Punya marahnya Furas, ambil gambar bakar. Matilah kau. Betul tak? Tapi rupa-rupanya hikmah dia Tuhan temukan kita dengan suami yang jauh lebih baik daripada boyfriend kita. Betul tak? Kita dapat tahu pula ex kita dulu hidup dia tidaklah seindah yang disangka. Betul tak? Iya, itu sebenarnya paling simple nak faham. Yakin ada benda baik Tuhan nak bagi. Tengok kan, tak sangka dah 4 anak. Yang paling tua berapa umur? 10. Ya Allah, excitednya. 10 tahun dah jam 4 dah. Ya Allah, dah jam 4. Lepas tu bawah tu 8. Lepas 8 4. Oh, selepas ni lepas tu main 4-4-4 dia. Yang ni berjarak. Last. Ingat orang perempuan nak tutup kilang, pastikan bincang dengan pengurus. Jangan sampai pengurus jumpa tapak baru. Dah contoh. Siapa nama suami? Syahid. Oh, itulah manusia paling setia tak muka bumi. Syahid. Cakap kat dia, kalau abang cuba-cuba, Syahid terjadi realiti. Cakap macam tu. Allahu Akbar. Gua. Okey, sambung. Jadi kita percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Bertanggungjawab. Dalam bekerja, integriti, tanggungjawab mustahak. Jangan gemar menyalahkan orang. Kadang-kadang kita ni tak nak tanggungjawab atas kerja kita. Responsibility, accountability juga salah satu core values yang ada dalam syarikat Protect Health ni. Kan? Maknanya tanggungjawab, accountability, kebertanggungjawaban. Ini kenapa tak siap kerja ni? Minta maaf tuan, dia yang letak file ni atas meja saya tak tahu kenapa. Tanya dia, kau faham saya pun diarahkan letak atas meja dia. Siapa yang arahkan? Dia. Salahkan orang. Tak ubah ibarat bangau. Oh bangau, kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa? Kerbau lembu tak makan. Kenapa kerbau tak makan? Perut sakit. Kenapa? Nasi mentah. Kenapa? Kayu api basah apa pasal? Hujan turun. Kenapa? Katak panggil. Kenapa? Nampak? Lagu ni
menggambarkan itulah hebatnya Protect Health ni. Kau hafal lagi lagu tu? Aku saja cuba tadi. Beria-ia kau jawab. Yang seorang tu siap klik-klik mata dah. Lepas ni apa. Dalam banyak-banyak binatang tu, ada satu binatang yang paling accountable, iaitu ular. Bila tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular ulang 3 kali jawapannya sambil merunut tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan audio hujungnya tu dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Tanggungjawab. Bila ditanya, kenapa kamu tak siap kerja ni? Kenapa kamu tak siap? Minta maaf tuan, saya yang lalai. Saya sepatutnya kena siap, saya tak perasan. Memang salah saya. Saya minta maaf. So sekarang tuan nak sebab apa? Itu je. Dan itulah yang selalu berlaku pada lelaki. Lelaki, dia kalau aku salah dah ada. Okay, fine. Salah I. Walaupun bukan salah dia. Memang salah I. Fine. Okay, diam. Dah. Itu lelaki. Sebenarnya tak suka perpanjangan cerita. Okey lah, walaupun dah, yang penting jangan panjang. Okey, fine, salah I. Okay, fine, salah. Dah. Orang perempuan lain. Okey, fine, memang salah I. Tapi you tahu kan kenapa I buat benda ni? Nak huraikan juga I tu. Mesti elaborate juga. Biasalah kan? Tapi tak apalah. Sebenarnya tapi tak semualah tengok. Dia sebenarnya ada lelaki yang sifatnya macam perempuan sikit. Dalam diri dia tu ada taman. Macam perempuan pula, dia nampak je lembut tapi hati dia keras. Contoh, cuba tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan masing-masing. Tolong tengok tapak. Jangan tengok aku, tengok tapak tangan. Kau faham tak? Berarti macam mana anak tak ikut panggil kau? Sibuk tengok tangan orang apa hal? Daripada tadi kau tak tengok. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan, dengar arahan saya. Sambil tengok tapak tangan tu, dengar arahan saya. Jangan tengok saya. Kau faham tak dengan tengok aku? Tengok tapak tangan. Okay, tengok tapak tangan masing-masing. Okey, sekarang tengok tapak tangan. Sekarang tengok kuku masing-masing. Okey dah, turun. Jangan bagi orang nampak. Turun. Jangan nampak. Saya nampak. Ramai betul orang perempuan yang keras hatinya macam lelaki. Tengok tapak tangan, tengok kuku. Oh, macam limau kau. Itulah kerasnya hati perempuan. Tadi ada beberapa lelaki nampak garang, ganas, macho, tapi dalam hati ada taman. Tengok kuku. Halah. Tapi kalau buat lepas ni tak boleh pakai dah tahu. Balik nanti cuba dekat suami, cuba dekat isteri masing-masing. Baru kita tahu. So itu ujian dia. Kan tengok Dah sudah. Diulas sama dia pula. Engkau macam mana? Tak. Jangan terbawa-bawa, sabar. Okey? Itu sebenarnya tu salah satu psikologi. Kita boleh tengok. Dalam 5 orang macam anak kita, anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak yang paling sensitif adalah anak yang pertama. Anak sulung adalah anak yang paling sensitif. Mana anak sulung kat tangan? Termasuk saya. Dia selalu cakap, ini pandangan Alung je lah. Kau nak dengar. Tak nak dengar, terpulang. Cuba tak dengar. Memang kecil hati ni. Dia cakap macam dia tabah sangat. Sebenarnya dia tak boleh terima pun. Orang tak terima. Betul. Anak nombor 2, biasanya tengok perangai anak kita. Anak nombor 2, dia kalau dia nak sesuatu, dia akan dapat kau jawab walaupun terpaksa lukakan yang pertama. Anak yang ketiga, dia akan kacau nombor 1 dengan nombor 2 dan dia paling cepat laporan sampai kat mak dia. Tetapi biasanya nombor 1 dengan nombor 3 baik. Biasanya. Nombor 4 dia akan ulang balik perangai nombor 1 dan seterusnya. Nombor 5, nombor 6. Macam itulah. Nak tahu dalam ceramah yang akan datang. Okay, banyak sangat nak cerita ni. Banyak sangat nak cerita. Tapi korang ni lah kan sibuk menyelamatkan bangsa dan negara. Protect health. Okay, sambung. Okay.
ada lah. Saya ni kalau tak exaggerate memang tak boleh. Itu perangai Allah, ya Allah. Okey, lepas tu apa yang kena ada? Seterusnya adalah respon positif. Kena positif dengan apa juga yang berlaku kat klinik kita. Tiba-tiba keluar sekela pekeliling, CEO sign. Mulai beberapa bulan, semua staf tidak dibenarkan begini-begini. Semua staf hendaklah macam ni, macam ni. Semua staf tidak lagi dibenarkan keluar minum, bla 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 bla. Contoh ada paturan. Tengoklah komen marah kat notice board tu. Tanda lah. Tak nak fikir kita pun. Dah lah, nyampah lah. Sudahlah, jarang lah. Yang seorang tu pula, korang yang muda-muda ni buatlah. Akak dah nak pencet. Yang seorang tu pula. Kau pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik notis. Kalau dia nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Buat. Positif. Positif. Ada benda yang nak dicapai daripada tu. Bila kita semua carry maksud yang sama. Macam tadi saya bincang dengan CEO tadi. Bila ada core values, act right tadi kan. ACTRITE tadi semua. Values tu kita carry sesama pun kita boleh jaga organisasi kita. Ingat tu, kita kena kuat. Nak pula dengan zaman yang mencabar sekarang ni. Tata kelola. Kita nak bersama-sama gambling usaha, memastikan. Ya, sebab segala matlamat takkan boleh dicapai kalau ada di kalangan kita memilih haluan masing-masing. Dalam satu kapal yang besar, ada tingkat atas, ada tingkat bawah. Kalau nak berkumpul dekat atas, semua orang kena naik ikut tangga ni, kena naik tangga ni baru sampai dekat atas. Jadi ada dekat bawah tu buat kepala sendiri. Susah weh, lambat baik kita tebuk dinding ni. Kita tebuk dinding ni cepat sikit naik ke atas. Kita tebuk dinding ni bukan hanya tingkat bawah, satu kapal tenggelam. Tu cerita dia. So, kena jaga. Dan seterusnya, apa yang kena ada adalah ikhlas. Saya sebut tadi ikhlas. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni adalah buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi dekat Malaysia ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Maknanya orang tu tak ikhlas. Ingat tak mak-mak kita dulu kalau tolong kenduri? Tolong kenduri kan dia, terima kasih lah kau tolong aku. Mengada lah kau, tak ada benda pun sikit aja ni. Mengada, terima kasih. Kena marah, terima kasih. Itu maksud ikhlas. Malahan yang paling mendalam sekali maksud ikhlas, membuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan pada Tuhan saja. Tuhan mungkin tak bagi kita ni, Tuhan bagi benda lain. Dan seterusnya kita kena cepat, jangan lambat, kita akan ketinggalan. Zaman berubah. Kalau dah diputuskan pakai teknologi. Saya dulu tiba-tiba PKP, dah kena ceramah online. Ustaz boleh ceramah online? Minta maaf lah, saya tak ceramah online, saya ceramah fizikal je. Kalau saya jawab macam tu, 2 tahun saya jadi tak relevan. Baru tahu apa maksud ceramah ngantuk. Ceramah seorang-seorang. Tu belum cerita tengah ceramah yang si kecil tu lalu. Iya. Lain tak clear. Dah semua orang berebut-rebut buat online. Maka pada dah keras apa hal tu, hang. Hang. Iya. Dulu zaman dia kan. Jadi kita kena adapt, kena cepat. Kedua, hadir pada peluang yang baik. Datang program hari ni. Jangan pilih penceramah. Penceramah lain pun datang dengan semangat. Sebab ada benda yang dia share. Kemudian apply. Apa yang kita belajar ni kita apply dalam kerja kita. Seterusnya mantapkan knowledge kita. Cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah bukan yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu. Ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi, kena lanyak je. Kena belajar. Ambil input baru. Seterusnya profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Time kerja, kerja betul-betul. Time cuti tu buatlah benda-benda yang sepatutnya kita buat waktu cuti. Kan? Bila balik rumah kan jangan sibuk nak buat benda-benda kerja ni. Ada orang marah. Balik rumah jangan bawa benda-benda kerja. Bukan maksud saya tak boleh kerja. Boleh. Settlekan benda-benda hidup kat rumah tu dulu. Balik rumah, layan isteri, layan suami, layan anak. Malam-malam tu anak dah tidur dah apa, baru settlekan kerja kita. Mereka tak berhak untuk melihat kesibukan kita. Kemudian apa?
iltizam, bersungguh-sungguh melaksanakan suatu perkara. Jangan setakat janji siap, janji ada, asbol, asa boleh. Buat dengan bersungguh-sungguh, tahu. Kemudian seterusnya apa? Organize, susun atur strategi. Bak kata Sunze, if you fail to plan, then you plan to fail. Dan dia juga kata perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia, pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Dan terakhir sekali, letakkan niat yang baik, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Itu dia. Okay. Dan akhirnya bila kita bekerja, kejarlah. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Deep kan? Nah, ingat tu. Tahu? Jangan kejar kaya. Nak kejar bahagia, dalam kerja mesti dapatkan sampai sudah tak bersambut. Nak dapatkan bahagia dalam kerja, kejarlah keberkatan. Okeylah, ada jawab. Saya pernah ceramah maulud kat satu masjid kat Kuala Pilah tu. Apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Semua makcik tanya. Nak ceramah lah, tanya pula. Kena sound lah. Manikir jawab, okeylah, keberkatan. Okey, sikit lagi. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang tak berkat rezekinya, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Duit ada sikit, cukup. Ada banyak, kongsi tolong orang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik tengok kita basuh pinggan, dia pegang tangan. Dah, pergi masuk dalam. Suami sambung basuh pinggan dengan pakai jaket Protect Health. Saya nak tanya, happy tak orang perempuan? Happy tak? Happy tak? Happy. Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu, tapi dia rasa happy dah. Ataupun suami balik, ya, ni, ambil ni, voucher spa Muslimah. Hari Sabtu ni pergi. Abang, anak kita, anak abang jaga, pergi je. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure, semua buat. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun abang booking je, kau bayarlah sendiri. Kau hajar menjantan. Dah bayar dah. Abang ni suami bayar. Happy kan? Happy. Atau suami balik, sayang, mancu air, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa kuih istimewa, lambang kasih sayang kita. Kuih apa abang bawa? Kuih kapal. Mana ada kuih kapal? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakoi kan? Kapal ni, kapal. Kau pun boleh tahu? Itulah. Macam tu. Happy kan? Happy. Itu sebabnya dalam rumah tangga, jangan gemar pakai postman. Isteri masak, kau pergi cakap dengan ayah kau, si goreng dah siap. Anak jadi postman. Ya, tengah basuh motor. Apa? Ni mak cakap si goreng, kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Basuh. Mak, ayah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau now. Protect Health now. Ayah ni bukan saya cakap tau, mak cakap. Now aku cakap dengan mak kau, tak tiba bahasa ke apa? Mak ni ayah cakap tau, bukan Alung cakap. Ayah cakap tak tiba bahasa kau, kau cakap dengan ayah kau, kau hajar boleh tak? Aduh, macam mana nak cakap? Tapi yang bahagia ni tengah basuh motor ni, so, isteri datang, bang, abang, gosok, sentuhan. Ya. Bila air tu kena kat isteri, keluar automatik video klip Hindi. Langsung suami dia, koi ladki hen, jabo hasti hen. Bini dia nyaut, barish hoti hen, canak cum. Jiran pergi kanan tu, cap dum cap. Jadi weh, kau tak nak cuba mana kau tahu? Aku tengok tu elok jiran tu babit satu kampung ni, mana aku tahu? Cuba rumah tangga bahagia. Yang ketiga,
tanda keberkatan rezeki, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak dapat nombor 3 dalam kelas, daripada 50 orang dapat nombor 3. Anak dapat subjek terbaik, muzik pula tu. Anak dapat markah tertinggi, pertuturan bahasa Inggeris terbaik, sasiah terbaik. Kadang-kadang orang perempuan, jangankan itu, dia tengok anak convocation pun menitis mata. Abang, anak kita dah konvo, abang. Allah, abang. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ini konvo tadika ni. Bukan konvo kolej. Ni kau menangis beria dengan ni pahal. Yelah, tengok anak pakai rok kecil-kecil comel tu. Sebab ramai anak faham lah kan perasaan konvo tadika ni kan. Aduh, aku menyampah betul. Sudahnya nak konvo, bukan budak tu. Tak cakap, kau tengok balik gambar kau dekat tadika kemas tu. Tengok gambar tu dekat sijil, semua muka tak puas hati. Nampak anak berjaya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila suasana tempat kerja, suasana kejiranan masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah nak buat benda-benda baik. Contohnya, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah. Kalau nak cik sukarelawan bantu bangsa banjir, cepat bagi nama, mudah nak buat benda baik. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin 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 Shopee, itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Abang berkat datang lagi. Dah. Itu memang kau order. Kau tak usah kira yang itu, faham? Dah banyak barang kau order, berkat. Dah. Sendiri order. Dia ni masuk berkat ni masuk dalam rumah, jamu dia makan, saudara mara ke apa semua, itu masuk dia. Yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. Okey. Saya akan bagi beberapa kesimpulan. Kesimpulan ni saya petik daripada kata-kata Nabi, hadis Nabi. Pertama, Nabi sebut anak-anak Adam, manusia ni kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. So kena jaga. Kita tengok orang kaya tu heran kan, duit dah banyak, kau apa sibuk kau lagi mengelinjang-linjang depan YouTube ni, apa hal? Duit kau dah banyak, la ilaha illallah, cukup lah. Ada orang duit banyak dalam bank, dia boleh kata, oh pening kepala Ustaz, dalam bank tinggal 10 juta, kau tak rasa nak bunuh orang tu? Dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. You all ni sebenarnya satu kerajaan ke tak? Bukan Memang ni tak tertakluk lah yang bagi menghargai jasa penyawat awam tu, tak adalah, tak terbabit lah tu, tak terbabit lah. Yang bonus-bonus tu tak terbabit lah Kita umumkan insentif kewangan, tak ada. Tu maksudnya sekarang ni sebab saya kata bagi berapa pun tak cukup. Contohlah tiba-tiba CEO umumkan, saya happy sangat sebab datang hari ni. Contoh. Dengan ini saya umumkan semua yang hadir, kita berikan insentif kewangan, kan di bank in kan sebelum jam 5 petang ini dalam akaun masing-masing sebanyak RM300,000 setiap seorang. Okey, contoh. Jangan tuntut, contoh. Saya nak tanya puan, rasa dah kaya ke belum? RM300,000 tu. Belum, puan? Dah, kaya dah. Dah. RM300,000. Kau tu aku tak faham tu. Kau jangan teknikal dengan aku. Ya ke tak kata. Dah kaya belum? Okeylah buat masa tu. Buat masa tu kaya lah Okeylah. Okey, ada setengah. Maknanya ada yang cakap kaya, ada yang cakap tak kaya. Nampak tak? Ada yang cakap macam tu. Sebab kekayaan tu sendiri subjektif. Saya pernah pergi ada sumpah satu rumah Datuk Seri tu. Datuk, mahal rumah ni. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab pula. Heran betul aku. Ada satu datuk tu ceramah kat rumah dia. Ustaz, cuba rasa kopok dia sedap tak? Sedap Ustaz. Sedap lah datuk. Memang sedap kopok. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang dia. Kau beli kilang dia. Kasar betul kau bergurau. Kita makan kat restoran tu sedap, tak ada sampai nak beli restoran tu. Macam itulah orang kaya ni bercakap. Tapi itulah dia.
Nabi bagi gambaran, kalau bagi 2 lembah emas, Golden Valley, tak cukup dengan minta lembah ketiga. Tapi Nabi juga sebut, Prophet Muhammad sebut apa? Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Kerja elok, kerja betul-betul. Kemudian, manusia yang paling kaya, lah boleh kaya punya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Seterusnya, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Maknanya memberi lebih baik pada menerima. Dalam perkahwinan contohnya kan, Panolena kan, beri je. Abang nak anak, saya beri. Abang nak kasih sayang, saya beri. Fikir beri. Tapi kalau dalam rumah tangga ni contoh kalau kita bergaduh, saya kahwin dengan abang tak dapat tu, tak dapat ni, tak dapat tu, tak dapat ni, kita tak akan bahagia. Termasuk kat suami, saya ni duduk dengan awak, pening kepala, tak dapat tu, tak dapat ni. Fikir pasal memberi, jangan risau. Yang kita dapat automatik akan sampai. Tu dia bahagia. Saya balik fikir, apa nak bahagikan isteri aku ni, aku nak bagi apa ni, nak bagi apa. Saat ni balik daripada travel, nak bagi apa, nak bagi apa, macam tu. Bahagiakan. Beri, beri dan beri. Kemudian Nabi juga sebut, banyakkan melihat yang di bawah pada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan ingat, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Tuhan bagi. Dan ada 2 kata-kata saya, ini bukan pesan Nabi, saya sebut. Keras pula dah. Okay. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Ya. Dan hidup kita adalah antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B and D tadi, tengah-tengah ada satu huruf lagi, iaitu C. Kita ada choice, hidup macam mana kita nak jalani. Pilihlah hidup yang berintegriti, jaga amanah, etika, insya-Allah bahagia hidup dunia akhirat. Tu aja. Tu sebab saya ceramah pun pakai baju simple-simple je. Iya. Baju yang saya pakai ni dibuat daripada cotton flax, Raja Cotton, Raja Fabric, CGO Cotton. Dia sangat sedap, selesa. Tak ada saja je cerita. Sebab kalau saya pakai coat, pakai tie, you all punya perception pada penceramah tu lain. Tu sebab saya gemar pakai santai, you akan rasa ease, rasa senang, kan, healing. Dan saya syukur tengok ada yang tidur tak? Tak ada. Walaupun ada yang cuba tadi. Tuhan. Dia sebenarnya ada satu doa kalau kita baca kat depan, yang belakang akan hilang ngantuk. Pernah tak ustazah apa share doa baca kat depan tu, dia hilang ngantuk? Doa dia senang, dia Bismillahirrahmanirrahim, wa bil lahil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak tidur tu, zap, dia dah habis tu, bangun dia. Tapi saya belum baca lagi doa, aku baru share. Ada yang menyalin tu, hajar benda tu. Kan saya memang macam tu. Kalau tak gurau tak boleh, gatal badan kalau tak gurau. Jadi itulah dia, sorry gurau je. Jadi apa pun, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa agalah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Protect Health menjemput hari ini, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.